Salam sejahtera dan salam serak kusayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama, mesyuarat pra-persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang dipengerusikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg telah diadakan di Ibu Pejabat Parti Persatuan Bumiputera Bersatu PBB pada Ahad. Mesyuarat tersebut membincangkan secara teliti agenda persidangan termasuk usul-usul yang akan dibentangkan mulai 17 Mei depan. Menurut Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar, mesyuarat kedua bagi penggal pertama Dun ke-19 akan diadakan selama 8 hari bermula Selasa 17 Mei 2022 sehingga Khamis 26 Mei 2022. Difahamkan tiada sebarang persidangan akan berlangsung pada Sabtu dan Ahad iaitu 21 dan 22 Mei 2022. Katanya persidangan kali ini akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada 17 Mei nanti. Tambahnya upacara perasmian akan dimulakan dengan pemeriksaan pasukan kawalan kehormatan utama oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di dataran Pebarisan Dun. Selepas itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib akan menyampaikan ucapan dalam Dewan Mesyuarat di Aras 8 Bangunan Dun. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi menjelaskan lagi pada sebelah malam pula akan diadakan jamuan negeri sempena perasmian pembukaan persidangan Dun. Antara pengisian persidangan kali ini termasuk sesi soal-jawab perbentangan usul bagi pemilihan ahli Dewan Negara dan perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Setakat tarikh tutup penerimaan soalan iaitu pada 29 April lepas, sebanyak 347 soalan untuk jawapan lisan dan bertulis telah diterima daripada 41 orang ahli Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar memberitahu 3 rang undang-undang RUU kerajaan bakal dibentangkan pada persidangan Dun kali ini. Katanya RUU pertama merupakan RUU Pembekalan Tambahan 2022 yang akan dibentangkan oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi baru kedua Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas. Bills to be tabled and ministers presenting. Supplementary Supply 2022 Bill 2022, Minister representing will be Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas. Second, Land Code Amendment Bill, Minister presenting will be Yang Berhormat Dato' Hajah Sharifah Hasidah bin Syed Ahmad Ghazali. The third is Forest Amendment Bill 2022, Minister presenting Yang Berhormat Dato' Amar Haji Tengah bin Ali Hassan. Ujarnya lagi, bacaan pertama bagi kesemua RUU tersebut akan dilakukan pada hari kedua persidangan iaitu Rabu 18 Mei 2022. Dalam pada itu, bacaan kedua dan ketiga bagi RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 akan dilakukan pada hari yang sama iaitu Rabu 18 Mei 2022, manakala bacaan kedua dan ketiga bagi RUU Perhutanan Pindaan 2022 pula akan dilakukan pada hari ketiga persidangan iaitu Khamis 19 Mei 2022. Sementara itu, bacaan kedua dan ketiga bagi RUU Pembekalan Tambahan 2022 akan dilakukan pada hari keempat persidangan iaitu Jumaat 20 Mei 2022. Laporan seterusnya, setelah 2 tahun berdepan dengan wabak COVID-19, penganut agama Buddha di Sarawak kembali menyambut Hari Wesak dalam keadaan harmoni. Dengan tema Promote Harmony Through Mutual Respect and Helping Each Other, sambutan Hari Wesak peringkat Sarawak bagi tahun 2022 menekankan kepentingan semangat muhibah dalam mewujudkan toleransi sesama diri. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, nilai-nilai murni seperti toleransi, hidup bermasyarakat, belas kasihan dan pemberian perkhidmatan kepada masyarakat sentiasa dititik beratkan dalam kehidupan dan ajaran Buddha. We emphasize in Sarawak government has set out a uniform for other religions under the previous department to manage the needs of other religions since 2017. Like our Datuk Seri Tan said, it's not only coordinate policies, issues, but also financial assistance. Over the years, more than 100 million has been given to all the temples and churches. And only in Sarawak we're doing that. This is a token to show that the inclusive policy of Sarawak government, which emphasizes the need to continue to nurture and enhance the peace and harmony in Sarawak.
Beliau menjelaskan demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Hari Wesak Sarawak tahun 2022 bertempat di Sarawak Buddhist Association Kuching pada Ahad. Tambahnya lagi, perkara tersebut akan menjadi asas dalam menjadikan Sarawak sebagai negeri maju menjelang tahun 2030. Beliau berkata, perayaan Hari Wesak kali ini diadakan bersama Persatuan Buddha Malaysia Cawangan Sarawak dan juga Persatuan Buddha lain di seluruh Sarawak. For us here today, Wesak Day this is getting sense of history as well. As for the first time, this journey organised by Malaysian Buddhist Association Sarawak Branch, Uniform Office of Sarawak Government, and the Uniform Charitable Trust, which is an NGO. And a lot of people thought it is a government trust. It's a private trust. Hui Dr. Ahmad Abdul is the chairman of the trust, and myself as a deputy chairman. Justru Datuk Seri Profesor Dr. Sim menyeru semua penganut agama Buddha dan juga penganut agama lain di Sarawak untuk terus menjaga keharmonian sesama diri bagi mengukuhkan lagi Sarawak sebagai negeri yang aman dan makmur. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Embas turut hadir bagi merasmikan sambutan itu serta menyempurnakan simbolik penyerahan cenderamata kepada para penderma darah. Sementara itu, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak telah menyempurnakan Majlis Pengerami Makai Serumpu Pragawai Dayak tahun 2022 di Kingwood Hotel Sibu pada Sabtu. Katanya semangat bersatu padu dalam kalangan masyarakat membolehkan negeri ini mencapai kadar vaksinasi tertinggi di seluruh Malaysia. Beliau menjelaskan kadar vaksinasi di Sarawak adalah kira-kira 94 hingga 95% dan pencapaian itu menjadi satu kebanggaan kepada rakyat tempatan. Saya juga mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua orang di sini, semua penduduk di Sibu. Kerana sudah 2 tahun kita sudah duduk rumah kerana COVID-19. Tetapi kita kena tidak semua bersatu padu. Kerana kita vaksinasi tinggi, orang kena itu Sarawak adalah paling bagus di COVID-19 di seluruh Malaysia. Ini kerana kita semua jaga kita. Saya banyak terima kasih ya. Yang lain negeri tengok saja. Vaksinasi 30%, kita 94-95%. Ya, so kita memang feel very proud to be Sarawakian. Kalau pergi Semenanjung, semua orang cakap Sarawak terbaik untuk COVID-19. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pengundi di Sibu kerana telah memberi mandat besar kepada Gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 pada lepas. Manakala Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP itu menyeru penduduk negeri ini untuk tidak mempercayai parti dari Semenanjung Malaysia kerana sering bertelagah dan bersifat ekstrim. Don't ever trust the West Malaysian Party. Because why you don't trust the West Malaysian Party? Tiap-tiap hari gaduh. Tiap-tiap hari more extreme. Tiap-tiap hari change Prime Minister only more. You know? So this is what is happening. So we want the orang di Semenanjung, when they look at Sarawak and cakap, I wish I am Sarawakian. Datuk Seri Profesor Dr. Sim juga mengucapkan terima kasih kepada semua ahli parti itu atas sokongan penuh mereka sejak ditubuhkan 63 tahun lalu. Di Miri, Kejohanan Badminton Malaysia Sport League MSL peringkat bahagian Miri merupakan sebahagian daripada acara sukan dalam MSL selain bola jaring, bola keranjang, futsal dan sepak takraw. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, kejohanan ini merupakan inisiatif Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dalam melahirkan masyarakat berbudaya sukan. Malaysia Sports League merupakan inisiatif Kementerian Belia dan Sukan Malaysia ini untuk bertujuan memupuk minat kerasukan di kalangan masyarakat setempat, khususnya serta menarik permintaan ramai di tingkat ekonomi demi melahirkan satu masyarakat berbudaya sukan ini sekaligus menjadikan Malaysia khususnya Sarawak sebagai negara bersukan.
Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan kejohanan badminton MSL peringkat bahagian Miri di Dewan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri pada Sabtu. Ujar Datuk Seri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, aktiviti sukan juga memberi peluang dan ruang untuk mengintegrasikan pelbagai kaum kepada satu masyarakat bersatu padu ke arah pemupukan maruah bangsa dan negara. Dalam kejohanan badminton MSL ini, pasukan yang menjadi johan dan naib johan akan mewakili bahagian Miri ke kejohanan MSL peringkat negeri Sarawak yang akan diadakan pada bulan Jun depan. Berita selanjutnya, pembudayaan gaya hidup sehat terus ditekankan melalui acara Borneo Dragon Bag Ultra 2022 anjuran Alpha Sport Event Kuching dengan kerjasama warga tempatan. Ibarat melepaskan geram selepas 2 tahun menghadapi pelbagai kengkangan berikutan penularan wabak COVID-19, seramai 133 peserta telah mengambil bahagian dalam 4 kategori larian iaitu 25 km, 50 km, 70 km serta 100 km. Simbolik flag off telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong Datuk Dr. Jarib Susil di Dewan Persatuan Bianah Kuching Jalan Puncak Borneo di Kuching pada Jumaat. Program tersebut telah menyaksikan penyertaan bukan sahaja daripada warga Kuching tetapi termasuk juga warga Miri, Sabah serta mereka yang datang dari semenanjung Malaysia. Para peserta dijangka menamatkan larian pada Ahad di mana laluan mereka melibatkan kawasan di sekitar perkampungan Bianah dan Bia. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.